Kita ingat isteri pertama boleh halang apa semua kan. Tak, ini hak suami. Suami berhak untuk kahwin lain. Tapi benda ni perlu mahkamah kena tengok lah. Ada keadaan mahkamah tolak juga, tapi jarang lah. Pengalaman saya sendiri, ada seorang tu, mamak tu kerja Grab tau. Bawa Grab, dia buat food panda. So pendapatan dia 1,000-1,500. Mahkamah still bagi. Alasan dia? Berpoligami. Alasan dia tak apalah, dia tengok kemampuan untuk bagi nafkah. Sekiranya isteri itu reda terhadap pemberian nafkah. Nanti dekat dalam description bawah tu nanti tulis lah jemputan AMA, ada Peguam Syariah Amar Muhammad perunding poligami. Ini jadi poligami adalah hak suami. Betul. Itu memang hak suami. Sepenuhnya. Tapi apa-apa pun perkara ini perlu dibawa ke mahkamah untuk mahkamah lihat sama ada si suami itu mampu dari segi fizikal, dari segi keuangan, dari segi nafkah, dan isteri juga pada masa sama berhak untuk menuntut harta pencarian sekiranya berlaku poligami. Macam mana dengan Seksyen 498 Kanun Keseksaan? Kalau seorang lelaki memujuk perempuan yang telah berumah tangga lari bersamanya, kenapa kalau tak silap saya dalam seksyen tu lelaki tu akan boleh dikenakan tindakan jenayah, didakwa, tetapi untuk perempuan tiada apa-apa tindakan? Benda ni memang sebenarnya benda ni menjadi perbincangan dan juga pertikaian juga. Bukan saja di sini tapi malah di parlimen sendiri sebelum ni pun. Sebab apa Seksyen 498 ni adalah Kanun Keseksaan ni adalah undang-undang lama tau. Undang-undang yang kita warisi daripada British, daripada zaman-zaman British lagi, semasa zaman pemerintahan negeri-negeri Selat lagi. Undang-undang ni, undang lama diambil daripada zaman Victoria awal abad ke-20, yang mana masa tu mereka anggap perempuan ni tak ada hak langsung. Isteri tak ada hak langsung dalam hubungan keluarga. Isteri ni adalah satu chattel, satu property, satu harta bagi suami. Dia tak berhak langsung. Jadi suami tu akan pegang isteri itu sampai bila-bila lah. Jadi kalau isteri itu dia nak cerai pun susah, dia pun pergi dekat lelaki lain kan. Benda tu akan dijadikan satu kesalahan. Alright? Itu adalah satu kesalahan di mana kalau dia pergi pada lelaki lain, benda tu adalah satu kesalahan kepada lelaki tu. Jadi persoalan sekarang ni tak adil lah, sebab perempuan tu pun tak kena. Takkanlah dia macam video tadi kan, dan perempuan tu diikat. Perempuan dengan lelaki tu mestilah tepuk tangan sama-sama kan. Takkanlah tepuk tangan seorang aja. Dia keadaan macam tu, bila dia akan jadi isu equality of law. Dua-dua orang patutnya perempuan tu pun kena dakwa juga, sebab dia masih ada dalam satu ikatan pernikahan. Cuma ini satu isu yang kita perlu lihat. Dan keduanya, undang-undang ni adalah terlalu lama juga. Sebab itulah sebelum ni ada orang mempertikaikan, sebab kalau bagi orang yang non-muslim, kita dah ada Akta Memperbaharui Undang-Undang 1976 iaitu berkaitan dengan perkahwinan dan juga perceraian. Benda ni kita dalam tu dah nyatakan dah hak-hak suami dan juga hak isteri. So perkara-perkara yang lain tu kita tak perlu, seksyen ni tak perlu ada pun sebenarnya. 498 ni dah perlu di-abolish. Tapi seksyen yang sama diguna pakai dalam mahkamah Akta Kesalahan Jenayah Syariah. Tetapi seksyen yang sama ni diguna pakai dalam Akta Kesalahan Jenayah Syariah. Macam mana tu? Dia akan jadi isu kat sini. Sah isu ni sebenarnya kan? Tak dia nak jawab ke macam mana ni? Tak, bukan. Dia sebab hadis Nabi pun, khabbaba imra'ah ala zawjiha. Maksudnya, bukanlah di kalangan kami orang yang rosakkan hubungan antara isteri dengan suami. So ini juga kalau kita tengok daripada struktur hadis ni sendiri, dan juga seksyen 498 dan juga seksyen 36 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan, benda ni sama. The gist of the offence tu memang ada kat situ. So memang benda ni adalah benda yang merosakkan hubungan keluarga apa semua kan. Tetapi bagi saya, kalaulah sekiranya si suami je yang kena, lelaki yang melahirkan perempuan tu saja yang kena dakwa, tak adil jugalah. So kita kena ada satu provision juga yang kita kena tuduh juga si isteri ni, isteri yang curang ni. Maknanya kata isteri yang curang ni kita boleh katakan dia ni seorang nusyus kan. Kita buat satu permohonan dekat mahkamah bahawa dia ni nusyus. So nusyus dia pun tak berhak untuk nafkah. Maknanya kata dua-dua yang kena lah. So macam Syirah tadi, kalau kata Arif nak kahwin juga dengan si Kodus, dia boleh halang. Ini benda yang perlu kita faham tau. Kita ingat isteri pertama boleh halang apa semua kan. Tak, ini hak suami. Suami berhak untuk kahwin lain. Tapi benda ni perlu mahkamah kena tengok lah. Ada keadaan mahkamah tolak juga, tapi jarang lah. Panjang pula nak cerita. Pengalaman saya sendiri, ada seorang tu, mamak tu kerja Grab tau. Bawa Grab, dia buat food panda. So pendapatan dia 1,000-1,500.
mahkamah still bagi Alasan dia? berpoligami. Alasannya tak apalah, dia tengok kemampuan untuk bagi nafkah. Sekiranya isteri itu reda terhadap pemberian nafkah. Ada nafkah orang nak bagi 200, 300. Kalau si isteri reda dan wali yang nak menikahkan isteri kedua pun faham keadaan si suami tu, jadi dia masih nak setuju nak kahwinkan, tak ada masalah. Sebab kadang-kadang kan, yalah, daripada awak kalau awak halang dia benda yang lebih darar yang lebih besar, keburukan yang lebih besar, iaitu contohnya kalau awak halang dia kahwin, dia zina ke, ada kemaksiatan yang lebih besar, baik awak kahwinkan dia je. Tapi disclaimer ni untuk Ni undang-undang syariah. Ni untuk syariah kita lah. Jangan guna pakai untuk secara general. Macam contoh saya berada di tempat isteri pertama yang suami nak kahwin, tapi cuma saya je. Sebab saya tak boleh terima daripada 7 hari saya dapat suami saya hanya dapat 3 hari atau 4 hari. So that's just a problem. Tak ada masalah apa-apa. Tapi saya nak cerai sebab saya tak terima benda tu. Yelah, cerai ni benda yang paling mudah lah untuk awak buat. Cerai ni benda yang zaman sekarang ni sangat mudah lah. Dan in fact kalau awak pergi mana-mana mahkamah pun, awak pergi pagi, petang dah boleh dapat perintah cerai. Tapi awak kena fikir panjang lah. Kena fikir betul ke ini awak punya keputusan kan. Sebabnya benda ni saya tak boleh nak bagi nasihat. Saya kalau macam klien saya pun saya akan suruh dia fikir sendiri lah kan. Sebab kita tak tahu kalau kita cerai macam mana masa depan kita. Dan dia cuma sekarang ni kita nak kena berkongsi. Adakah kita boleh berkongsi ataupun tidak? Adakah kita boleh berkongsi dalam tempoh 20 tahun ataupun tidak? Adakah kita boleh tengok muka mamat ni setiap hari 7 hari, 24 jam, 7 hari boleh ke? Aku nak apalah mamat ni duduk sana 3 hari sini. Itu memang keputusan sendirilah. Sebab susah kita nak ni. Cuma ya, kalau lawyer pula dia hanya boleh nasihat, okay, kalau you nak cerai, you ada hak-hak sekian ni. Sebab soal hati, susahlah, saya bukan adalah hati awak kan. Kalau hak penjagaan anak tu pula, bila suami isteri tu duduk dalam poligami, and then isteri dah tak nak, dia tak boleh poligami lagi, isteri dah tak nak, dia nak cerai lah, so dia tak nak poligami tu. So hak penjagaan anak tu macam mana sebenarnya? Dia ginilah, rarely happen lah bapak nak jaga anak kan, reality lah, bapak memang takkan jaga anak lah, dia nak jumpa anak je bapak ni, jaga tak nak. Tapi itu ada jugalah bapak-bapak yang memang dia take care anak A sampai Z kan. Cumanya kalau macam tu, biasanya memang kita memang utamakan mak dulu lah. Mak tu diutamakan sebab mak tu yang mengandung, melahirkan dan kebiasaannya mendidik kan. Itu memang kalau dalam akta dia ada turutan dah, hak jagaan anak. Mak, lepas tu ibu kepada mak lah. Lepas tu bola cerita kepada bapak. Dia ada turutan-turutan ni. Apa pun belah mak dulu lah. Melainkan ada juga kes-kes yang mak ni abusive, ada masalah mental semua kan. Dia memang kebiasaannya. Kadang-kadang anak tu dia lebih manja dengan bapak. Ada keadaan yang mana mahkamah bagi anak tu kepada bapak kan. Dia tak nak hilangkan status quo tu dah. Dia ada general rule dan juga ada exception lah. Dan mak pula kalau dia kahwin lain, dia boleh hilang hak jagaan. Adakah benda-benda ni atas sekian-sekian ni bias mengikut warga negara? Oh, warga negara. Tak, open je. Saya ada je klien yang daripada Afrika semua. Janji dia Muslim, boleh dia buat ke mahkamah. Tak masalah. Kata kalau bini klien saya ada seorang klien lelaki, bini klien saya minta cerai. Okay, dia minta cerai. Dia guna alasan bahawa lelaki tak bertanggungjawab tu dari sudut jaga balik rumah, minum air ketum, which is not really true lah sebenarnya kan. Dia guna alasan-alasan tu lah untuk bercerai. Katalah dia akhirnya diceraikan. Tapi turn out lepas tu bini dia tu sebenarnya ada affair dengan orang lain. Tapi dia tahu lepas cerai. Sebenarnya bini dia tu nak minta cerai sebab dia dah ada boyfriend lain. Dia tu contohnya. Apa si lelaki ni boleh buat? Ada tak? Boleh ke pergi balik ke mahkamah, timbulkan satu isu lain? Menarik je tu, isu tu. Sebab kes ni real tau. Kes real. Adakah satu perintah mahkamah yang telah diberikan boleh divariasikan berdasarkan fakta-fakta baru? Section 3738 tu lah. Kalau dia ada bukti tak ada masalah ni. Itu isu pembuktian lah. Walaupun sebab cakap dia benda ni pun sebenarnya boleh charge juga. Dia boleh didakwa juga. Tapi kita kena ada bukti solid lah. Sebab bila kita buat ke mahkamah, kita pun tahu kan. Kita kena ada proof lah. Berapa banyak percentage yang dapat poligami? Kalau awak sebenarnya saya rasa 90 to 95% tau. Yang bila bawa ke mahkamah akan dapat dibenarkan. Yang 5% ni sebab bila pergi mahkamah maybe dia tengok isteri dia pertama datang, dia pun takut dia tarik kes kot. Biasanya macam tu. Memang betul, memang akan dapatnya 90 to 95. Tak, ini berdasarkan statistik saya rasa dekat Mahkamah Syariah Selangor ni lah. Nanti dekat dalam description bawah tu nanti tulis lah jemputan AMA, ada Peguam Syariah Amar Muhammad perunding poligami. So that's all for our 6th video. Lepas ni kita akan ada reaction lagi. And then make sure you guys tengok pula the next video berkenaan
poligami. Okay, tu je untuk hari ni. Thank you Cik Farhan, thank you Cik Amal. Okay. That's all. Thank you. Terima kasih. Ha, korang dah tengok video tadi? Jangan lupa untuk like Button share jangan lupa. and subscribe, gang. Jangan lupa tekan lonceng. Kalau kamu ndak buat, kamu kan ada kuat. Court is now in session. Ha, kan dah kena dakwa.